Apa khabar semua? Hari ini kita akan bincang topik yang baru, bab yang ketujuh yang bercakap tentang etika dalam peradaban Melayu. Yang mana kita dah bincangkan pada minggu lepas, iaitu berkaitan tentang peradaban Barat yang banyak dengan falsafah dan agak berat sikit perbincangan pada minggu lepas. Minggu ini agak ringan sikit kerana kita bincangkan tentang etika dalam peradaban Melayu yang biasa kita dengar setiap hari. Pertama, kita akan bincangkan tentang sejarah peradaban Melayu, konsep budi, konsep adat dan juga konsep gigih. Yang mana tiga patah perkataan dalam konsep ini kita pun dah selalu dengar sangat. Pada akhir bab ini, mahasiswa akan dapat menerangkan perincian sejarah peradaban Melayu dan menghuraikan konsep-konsep yang kita bincangkan yang tiga yang di atas tadi dalam etika peradaban Melayu. Okey, yang pertama kita nak bercakap dulu tentang sejarahnya, iaitu tamadun Melayu adalah salah satu tamadun kepulauan yang tertua. Kalau kita melihat dalam kepulauan Nusantara ini, alam Melayu adalah gugusan pulau-pulau yang turut dikenali sebagai Nusantara. Sebab itulah kepulauan-kepulauan itu disebut sebagai Nusa Antara. Jadi digabungkan menjadi Nusantara, negara yang penuh dengan kepulauan. Di sinilah berkembangnya satu rumpun bangsa Melayu, satu bahasa dan satu ragam budaya. Meskipun dialek yang berbeza, tetapi pada tunggalnya bahasa Melayu digunakan pakai. Contohnya yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei sama sahaja, tetapi dari segi lenggok bahasanya agak sedikit berbeza. Merupakan asas kepada pembentukan peradaban Malaysia itu sendiri, yang kita selalu dengar apa yang kita bincangkan sebelum ini. Peradaban Melayu adalah dibina dan dikembang oleh kelompok masyarakat Melayu Asia Tenggara, penutur keluarga berbahasa bahasa Melayu. Meskipun diistilahkan sebagai bahasa Indonesia, tetap saja konotasinya kepada Melayu itu. Kemudian ada dua elemen utama pemberi sifat dan jati diri Melayu. Ini elemen utama dalam kategori yang disebutkan sebagai Melayu itu apa? Yang pertama iaitu penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Kemudian yang kedua, penyebaran agama Islam yang mana setiap hampir keseluruhan orang Melayu itu adalah beragama Islam. Kemudian kita akan bincangkan tentang ciri-ciri kekuatan peradaban Melayu. Yang pertama kita bercakap tentang konsep Melayu itu sendiri. Ada tiga yang selalu kita dengar sangat. Pertama, dia boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Yang kedua, beragama Islam. Sebab itulah konotasinya Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Beradat resam dan berbudaya Melayu. Kelaziman yang dilakukan setiap hari adalah berbudaya Melayu. Yang kedua, ciri yang kedua iaitu kedinamikan budaya Melayu, perubahan itu sendiri, dinamik. Kenapa bangsa Melayu yang dikatakan selalu bersifat terbuka, inklusif. Sebab itulah mereka selalu mengadaptasi apa jua yang datang, ketemadunan yang datang, contohnya tamadun Cina, tamadun India, tamadun Arab. Orang Melayu mampu untuk beradaptasi dengan apa jua hal-hal yang positif. Dan yang ketiga yang menjadi asas penting dalam kekuatan bangsa Melayu itu sendirilah kekuatan anutan agama Islam itu sendiri. Baik itulah kita katakan bahawa sering kali kalau kita bicara tentang orang Melayu ada konotasinya dengan Islam. Kalau kita bicara tentang Islam di Nusantara ini mesti ada konotasinya dengan Melayu. Kemudian, sekarang ini kita baru melihat tentang apa yang dikatakan etika peradaban bangsa Melayu yang kita akan bincangkan. Yang pertama iaitu konsep budi. Ini perkataan yang selalu kita dengar kalau kita bercakap tentang perilaku yang baik yang kita kaitkan dengan budi. Peradaban Melayu lebih terkenal dengan aspek adab dan berbudi berbanding aspek material seperti dalam tamadun yang lain. Lebih menekankan yang dikatakan ciri-ciri perilaku yang baik dalam masyarakat Melayu. Masyhur dengan persoalan tata susila, bercakap tentang moral, etika yang dilengkapkan dengan aspek keagamaan. Pasti ada disendikan dengan namanya keagamaan, sama ada syarak maupun akidah itu.
Jelas terpancar dalam hikayat dan prosa tradisional Melayu seperti apa? Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Serta hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang jua. Maknanya di sini bagaimana kita menekankan tentang budi itu lebih mahal dari segala apa yang ada. Ketinggian budi itu ditekankan. Itulah, budi merupakan tingkah laku individu yang baik, sopan santun, berakhlak terpuji dan berwatak insan mulia serta mempunyai akal fikiran yang baik dan bijaksana. Sebab apa? Perilaku manusia kalau dilandasi dengan akal fikiran yang baik, pasti dia akan menjadi seorang yang boleh dikatakan seorang budiman. Budi yang baik melambangkan sikap manusia yang terpuji dengan perbuatan yang berakhlak serta memberi kebaikan kepada individu lain, memberi impak kepada orang lain. Budi yang baik juga akan melahirkan bicara santun, bercakap yang betul, baik, tidak pernah melenting dan halus yang menggambarkan ketinggian akal fikiran dan kebijaksanaan yang tinggi. Kalau orang berbicara yang betul. Kalau dia tidak nak berbicara, dia diam. Karena apa? Bukan dia nak mengalah, tetapi dia mempunyai akal fikiran. Kalau dia bercakap, kalau dia contohnya dia berdebat, tidak ada maknanya kalau dia berdebat, kalau akan menghancurkan perhubungan sahabat sebagai misalnya, akan menghancurkan hubungan family misalnya. Dan ciri-ciri orang berbudi, yang pertama apa? Berakhlak mulia, karena dikaitkan dengan Islam itu. Kedua, santun tingkah lakunya, baik perilakunya. Yang ketiga, luhur pemikirannya, pemikirannya waras, pemikirannya positif. Yang keempat, tenang perasaannya, tidak gelojoh, tidak cepat melatah. Yang kelima, hati yang mulia, hati yang sentiasa berfikir yang ke arah yang positif. Karena apa? Hati dengan pikiran itu disinkronaskan dengan benda yang positif. Dan yang terakhir sekali, ciri orang berbudi tidak mementingkan diri. Dia lebih memikirkan orang lain dibandingkan dengan diri sendiri. Kemudian ini yang selalu kita dengar bahawa adat. Adat itu dikaitkan dengan resam yang dilakukan selalu oleh sesuatu masyarakat. Sebab itulah adat diartikan sebagai peraturan yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu apa? Etika yang kita selalu bincang, moral sebagai peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun dalam sebuah masyarakat. Maknanya peraturan yang selalu dilaksanakan dalam masyarakat itu sendiri. Adat yang mengagumi keseluruhan cara hidup turut ditakrifkan sebagai kebudayaan, undang-undang, sistem masyarakat, upacara ataupun istiadat, sistem sosial, kepercayaan, sistem belief itu sendiri, dan contoh kebiasaan yang sering dilakukan ataupun disebut sebagai kelaziman. Contohnya, kalau kita makan biasanya kita akan menggunakan tangan kanan, ataupun kalau kita nak duduk, kalau dalam orang Melayu biasanya duduk bersila ataupun duduk bersimpuh. Kemudian apa contoh yang biasa kita lihat? Sebenarnya banyak sistem adat dalam Kepulauan Nusantara ini. Kalau contohnya, kalau kita bercakap tentang sistem adat masyarakat Melayu, Minangkabau misalnya, adat perpatih. Kalau kita melihat adat perpatih ini biasanya berkaitan dengan Negeri Sembilan, Naning, Melaka. Sistem suku yang terdiri daripada 12 suku, sistem matrilineal yang dibandingkan dengan yang ada Temenggung yang iaitu patrilineal itu sendiri. Okey, kemudian juga kita pernah mendengar kalau kita baca buku sejarah ada Temenggung bermula di Singapura abad ke-14, masih menjadi adat rasam di sebuah negeri di Malaysia dan Melaka sebahagiannya, masih lagi mengamalkan sistem patrilineal, iaitu garis keturunan sebelah bapa itu sendiri. Kalau ada patih lebih kepada ibu, iaitu dipanggil sistem matrilineal itu sendiri. Kalau ada Temenggung lebih meletakkan garis keturunan sebelah bapa sebagai keutamaan. Dia ada signifikan yang tertentu, sebab itulah dia menjadi adat kepada sesebuah masyarakat. Okey, kemudian yang terakhir kita akan bincangkan tentang konsep gigih. Konsep gigih ni apa? Iaitu nilai ketekunan.
nilai ketekunan, keazaman. Contohnya awak sebagai seorang pelajar, perlu berusaha sentiasa, bersungguh-sungguh, penuh komitmen untuk meraih apa yang dibuat. Contohnya membuat assignment. Ada kalanya kesukaran yang kita hadapi, maka kita perlu mencari strategi untuk mencapai tujuan dan objektif. Baik, itulah selalu digunakan pakai. Kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Okey? Ataupun nilai kerajinan ada kaitan dengan konsep kita, iaitu sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Kalau kita belajar sedikit demi sedikit yang kita tidak faham, akhirnya sedikit demi sedikit kita akan dapat apa yang kita kendaki. Sebab itulah kegigihan didefinisikan sebagai apa? Tindakan sukarela yang dilakukan untuk mencapai satu tujuan. Meskipun terdapat kekangan, halangan yang begitu besar, kesulitan yang dihadapi, apa sahaja silibus kita yang terlalu susah dan sebagainya, kalau kita sanggup menghadapi kesulitan tersebut, sanggup menghadapi rintangan tersebut, insya-Allah kita akan dapat apa yang kita target. Contohnya awak nak berjaya result 3.8 ke atas misalnya, maka awak kena bersungguh-sungguh untuk mencapai A yang banyak di dalam peperiksaan ataupun dalam keputusan. Sebab itulah perlu ada keazaman itu sendiri. Kemudian ciri-ciri kegigihan itu sendiri, dia ada beberapa perkara, ada 6 di sini diletakkan, iaitu apa? Pertama, berusaha berterusan dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, bersyukur dengan rezeki yang diperolehi. Terima apa adanya. Tidak mudah berpuas hati dengan apa yang kita ada sekarang. Maknanya kalau kita mendapat result contohnya B, kenapa tidak kita perlu targetkan lagi result yang lebih bagus untuk sem depan atau sem ini. Raih result A, straight A. Kemudian yang lain apa? Menyelesaikan masalah. Kita cuba untuk menyelesaikan masalah. Sebab hidup kita ini tidak terlepas daripada masalah-masalah yang akan datang kepada kita. Pasti kita akan menghadapi masalah. Sebab apa? Kalau kamu belajar, kalau kamu kuliah menuntut di universiti, masalah tidak dapat lari daripada kita ini. Jangan kita daripada masalah, selesaikan masalah tersebut. Kemudian membahagiakan insan sekeliling itu memang cantik. Kita bahagia, orang lain bahagia juga, itu lebih cantik. Contohnya kalau awak belajar, awak mampu untuk mendapat result yang terbaik, kenapa tidak kita berkongsi dengan kawan kita, kita beri pengorbanan yang begitu cantik, kawan kita turut juga berjaya, kita akan rasa happy sangat. Contohnya kita study group dan sebagainya, kita cari 3-4 orang, keempat-empat itu result yang hampir sama berkat usaha yang berterusan. Kemudian yang terakhir, mencari keberkatan hidup. Mencari keberkatan hidup itu penting. Mencari keberkatan hidup apa? Stay positif. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang kurang wajar, yang menyebabkan kita terjatuh dalam benda-benda yang sifatnya negatif. Sebab apa? Kita perlu mencari keberkatan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, perbincangan kita kali ini, iaitu peradaban bukan sekadar persoalan tentang pencapaian dan penghasilan manusia dari aspek politik, ekonomi, sains serta teknologi, namun ianya adalah satu manifestasi ketinggian akal dan budi yang diterapkan kepada kelompok manusia berpaksikan kepada ajaran agama. Saya rasa cukup itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan dalam topik yang lain. Jadi itu saja. Terima kasih. Bye-bye.